Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Kemas dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Saudara terus lupa. Saya Ali, selalu pengajar majlis bersama dengan Izzati ya. Yang berusaha Tuan Muhammad Ali Hanafiah bin Abu Hassan, pengarah Kemas Negeri Selangor, tuan-tuan. Pengarah tuan-tuan, ketua tuan-tuan di Selangor. Rakan-rakan penolong pengarah ya. 3 orang, Rosman, Linda dengan Sarimah. Rakan-rakan pegawai unit, rakan-rakan pegawai-pegawai kemah daerah yang hebat-hebat di Selangor. Penyelia-penyelia kanan, penyelia berbagai jurusan ya, yang saya raikan pada pagi tengah hari ini. Semua tak makan tengah hari lagi ni. Tak makan, tuan-tuan. Yang diraikan semua pemaju masyarakat, pendidik masyarakat berbagai jurusan untuk Kemas Selangor. Satu tepukan untuk tuan-tuan. Saya ingin mengambil kesempatan untuk ucap tahniah syabas pada Kemas Selangor kerana atas inisiatif untuk mengajurkan program ini. Saya cukup menghargai atas apa yang telah tuan-tuan datang pada hari ini. Tadi menerima amanat daripada tuan pengarah tuan-tuan. Petang ni sanggup juga menunggu saya. Saya bawa landing daripada Kota Kinabalu. Flight saya pukul 1 tadi. Sampai di KLIA pukul 3.45. Terus tuan-tuan, terus datang kemari. Alhamdulillah, Allah mudahkan urusan saya untuk bertemu dengan warga tenaga Kemas ya. Saya fly ke Kota Kinabalu malam tadi. Saya fly pukul 7.30 malam tadi ke Kota Kinabalu. Pagi ni mesyuarat, habis mesyuarat terus balik. Jumpa orang Selangor. Malam ni ada program dekat Institut Latihan Kemas di Kuala Lumpur pula. Jadi apapun pada pesasara ya yang dirayakan juga pada hari ini, saya bagi pihak jabatan ucap terima kasih banyak ya atas segala khidmat bakti yang telah disumbangkan kepada jabatan selama hari ini. Ya, satu tepukan untuk pesara-pesara kita. Terima kasih kepada warga yang berada di luar sana ya, di kiri, di kanan dan di belakang sana. Jadi tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana mendoakan saya untuk mengepalai. Saya bukan bos, saya juga bekerja macam tuan-tuan untuk menjadi ketua pada tuan-tuan di peringkat negara ni. Di negeri Tuan Ali ada. Saya di peringkat negara jaga 14 negeri. Ada 27,000 orang kaki tangan. Kan? Yang paling ramai, yang paling banyak warga tenaga di bahagian pendidikan awal kanak-kanak. Ada 10,000 lebih kita punya tenaga kerja dikemas di seluruh negara ini. Atas doa tuan-tuan saya dapatlah berada di pentas ini. Dan saya harap tuan-tuan ingat ni ayat pertama saya. Walau siapa pun tuan-tuan, walau siapa PPMS, PM Jahitan, PM PKK, PM PK, you are my team. You are my team. Tuan-tuanlah ya, yang akan bergerak di bawah ni bersama dengan melaksanakan program-program kita. Tuan-tuanlah yang berada di bawah ni akan menentukan jabatan ini naik ke atas ataupun turun ke bawah. Saya mempunyai visi untuk lonjakkan lagi Kemas ini. Jadi harapan saya, tuan-tuanlah yang akan melonjakkan Kemas ini. Kita tahun 2023 ini, ya, tahun 2023 ini, kita banyak laksanakan program transformasi jabatan kita. Kita bermula dengan program pendidikan awal kanak-kanak. Baru habis semalam, kita fokus kepada untuk tambah nilai program pendidikan PPI kita. Ya? Kita tahun ni tambah baik program modul PPI yang amat berhormat Menteri kita mensarankan supaya Kemas wujudkan pula tambah baik modul PPI, wujudkan pula Kemas Tahfiz untuk tabika kita. Baru habis tuan-tuan, hari Sabtu, Ahad, semalam baru habis bengkel tersebut di Institut Latihan Kemas di Kuala Lumpur. Boleh buat, modul ada, tapi kita ada sasaran kita, pendekatan kita. Kita buat macam saranan Yang Amat Berhormat Menteri, buat macam MRSM, anak Tuan Ali kita ada di MRSM Ulul Albab. Tahu tak? So kita akan klusterkan tabika-tabika kita. Kluster yang Tahfiz, kluster
tabika kemas berprestasi tinggi, kluster tabika kemas stream. Stream kita dah buat 1,500 seluruh negara. Dan kita akan perluaskan ke 2,500 kelas di seluruh negara pada tahun ini. Stream pada cikgu-cikgu PKD, stream kemas sudah melangkah ke arah pendidikan abad ke-21. Betul tak tuan-tuan? Cikgu-cikgu semua. Kita dah memperkenalkan konsep apa? Open class, kan? Konsep kelas terbuka, open class konsep. Ini yang saya kata ni, tuan-tuan yang mendokong ni, nak buat ni. Kita dah ada lah modul e-stream. Betul? Ada 14 modul. Di Selangor ada tema otomotif. Kan? Di Belayah ada tema robotik. Kan? Di Johor ada tema astronomi. Dah ada dah tema-tema tersebut yang boleh dipilih oleh cikgu-cikgu. Kita dah bergerak ke arah ni, tuan-tuan. Cikgu-cikgu semua. That is transformasi yang nak dibawa dalam tabika kemas. Supaya kita terus melonjak. Besok kita dah dapat 3 kali dah anugerah. Betul tak tuan-tuan? 2017, 2020, 2021 kan kita dapat The Gold Award, Trusted Brand 3 kali. Besok tim dari Jades nak jumpa saya. Tak tahu apa nak dibincangkan. Mungkin kita dapat sekali lagi kot. Tak tahu. Mana Cik Syah? Betul tak? Besok dia nak jumpa KP. Nak bincang. Maknanya apa? Itu bukan kerja saya. Ni kerja kita semua. Yang kat luar, kat dalam, yang mengikuti secara langsung ni. Kita buat kerja tu. Di Selangor saya tak risau. Warga tenaga kemas di Selangor. Sebab apa? Saya sentiasa memberikan benchmark yang tinggi kepada personel di Selangor. Personel di Selangor tak sama dengan personel di Kedah, di Johor, di Kelantan. Tuan-tuan antara yang terbaik ya pada penilaian saya. Bukan saya nak puji, nak angkat Cik Ali. Kan? Tapi ini penilaian saya. Tuan-tuan antara staff ya, kalau buat sesuatu tuan-tuan buat betul-betul. Beria-ria. Walaupun program kecil, saya tahu. Kalau dari segi pelaksanaan program, tuan-tuan buat betul-betul. Pemantauan tabika. Kemas Selangor, nak masuk anak ke tabika, kena pakai kabel. Betul tak tuan-tuan? Jenis Cik Ali kadang, Cik Ali ada orang lagi. Ni nak masuk ni. Sampai saya ada ni. Sampai surat kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri untuk masukkan anak ke tabika kemas. Hebat kat tuan-tuan. Ada dalam handphone saya ni. Tak ada. Menunjukkan bahawa di Selangor ni memanglah permintaan tinggi. Tapi dalam masa sama, kita kena pastikan pengurusan kelas-kelas tabika kita berada di tahap yang tinggi ni. Kan? Tuan-tuan teruskan mana-mana yang baik ni. Jangan sekadar kita hebat untuk hari potensi. Kita juga hebat bab aspek pengajaran dan pembelajaran di tabika. Aspek pengurusan tabika. Dah lama dah di Selangor ni tak ada juara untuk pintar botani yang terbaik. Kan? Ramai buat pintar botani di Selangor. Banyak kelas yang cantik. Ya? Jadi kita teruskan pengurusan tabika. Di luar sana, di kiri kanan, di kanan saya. Lepas ni azam baru kita, walaupun masuk cuti. Lepas ni buka sesi perkuliahan. Kita azam nak urus tabir tabika kita ke tahap yang lebih baik lagi. Boleh tuan-tuan? Boleh? Boleh. Kita boleh buat. Pemantauan kena PKD ni. PKD ni jangan sombong, jangan belagak. Tuan-tuan bukan bos. Cik Ali yang bos. PKD jangan sombong. Pipak jangan sombong. Sombong tak pipak ni? Jangan sombong. Kita ni sama-sama buat kerja. Di tabika saya amalkan apa? Konsep coaching. Betul? Coaching ni kalau tak betul kita baiki. Kita coach dia. Kan? Coaching dia. Betulkan dia. Kan? Kita coaching. PKD. Coach anak buah kita. Saya cabar PKD ni untuk ke kelas tabika. Buat video, buat TikTok, buat slide. PKD, bengkel diumumkan, PKD bentangkan apa dapatan lawatan dia. Bentang. Tunjukkan ke profesionalisme kita. Kan? Hari ini tuan-tuan, masa Cik Ali, saya terbaik. Saya nak buat kerja betul-betul.
Masa Cik Ali tengah buat PSC di Infra. Baru ni, minggu lepas, ada kemas negeri buat macam Selangor juga. Kumpulkan penyelia, kumpulkan PKD untuk sesi taklimat PBMT. Kan? Boleh tak saya pergi ke Kelantan masa tu? Boleh? Buka Google Meet. Dia orang kat sana, saya dekat Infra, saya boleh Google Meet. Tadi sebelum saya naik flight, pukul 1, pukul 12, saya pergi ke satu negeri buat bengkel, peringkat parlimen. Saya cakap saya nak masuk dalam sesi apa tu? Sesi taklimat PBMT. Saya cakap setengah jam daripada Sabah tadi. Dalam kereta lagi pun. Duduk dalam kereta, buka laptop, buat Google Meet. Boleh. Jadi PKD ni, bila boleh masa boleh cek tabika kita. Pukul 12, suruh PM buka. Suruh PM tabika, buka buku RPH. Buka sekarang. Tengok apa yang dibuat. Apa perancangan mengajar, apa refleksi yang dah dibuat. Boleh buat tak? PKD. Pipa. Ini kita kena pantau. Tak semestinya kita nak turun sampai ke bawah. Kita boleh menggunakan teknologi sekarang ni. Kan? Gunakan teknologi yang ada untuk buat pemantauan. Wah, Imam Cik Ali duduk kat pejabat negeri pun boleh cek tuan-tuan ni. Lepas ni teknik pula. Cek, buka buku RPH. Buka file. Tengok, buka, tengok A1. A1 ada apa? A1 ada apa? Arahan-arahan pentadbiran. Ada di A1. Tengok A1. Ada tak AP, arahan terbaru daripada Ibu Jabat? Sekarang ni bilangan latest berapa? 3 kan? Ada nampak tanda tangan saya tu? Ada kan? Tengok. Ni boleh cek. Kalau tak ada, kita ada konsep Google Classroom. Ada tak? Ada buka dengan Cik Zainah. So, kemas dalam transformasi tahun ni, kita akan buat Google. Kita akan buat portal pendidikan awal kanak-kanak. Kita ke arah, macam Cik Ali dah mulakan di Selangor. Kita ke arah tahun depan. Tak payah lagi bawa buku yang tebal-tebal tu. Kita ke arah untuk digitalkan perancangan mengajar tu, RPH. Ini transformasi. Perubahan nak kita bawa. Ya? Yang mengurangkan beban. Tapi ada juga yang buruknya. Kalau sistem ni secara dalam online, apa? Saya boleh pergi ke Tabika tu. Duduk di ibu pejabat. Tengok apa yang dia buat. Boleh tak? Kita boleh explore perancangan mengajar cikgu-cikgu. Itu ya bahayanya. Saya kat ibu pejabat boleh cek, Cik Ali pun boleh cek. Bagus sistem ni, teknologi ni, kaedah ni. Dan inilah nak kita buat. Jadi transformasi program Hari Potensi. Saya ucap tahniah kepada Selangor kerana berjaya dipilih sebagai tuan rumah potensi edisi ke-19. Cik Ali dah bincang saya untuk apa? Untuk buat konsep lain. Tak apalah. Saya kata bincang dulu. Untuk Hari Potensi, kita perkenalkan Ustaz Bilal Cilik ada dengan Ustazah Junior. Kan? Kita perkenalkan tahun ini transformasi program aktiviti Hari Potensi. Kita namakan dia Digital Hero. Hero ni laki boleh, perempuan boleh. Ada 2 kategori. Digital Hero. Maknanya kita nak tengok kemampuan anak-anak kita dalam penggunaan digital ini. Kita mulakan Hari Potensi, acara Hari Potensi pun kita rebrandkan balik. Jadi tuan-tuan dan puan, tu bab Tabika. Ini bab PKM. Sekarang ni dah ada roadshow di seluruh negara. Sabah ni Selangor dengan wilayah malam besok di LKKL kan? Untuk kita ubah lagi program PKM kita ni. Nak ada transformasi, dinamakan program transformasi PKM 2.0. Jadi ini guru-guru PKM, penyelidik PKM kena sahut ini. Kita tak nak lagi cikgu kita ni asyik kelas-kelas PKM, kelas-kelas jahitan, kelas-kelas PKK, kelas-kelas apa? Seni tangan. Dia hadiri oleh makcik-makcik umur 60 tahun. Tak keluar-keluar daripada kelas kita. 10 tahun belajar, tak grade-grade. So, itu sebab kita cadangkan umur peserta ni, banyakkan
yang berumur 40 tahun ke bawah. Kita kena tackle golongan muda sekarang ni, program-program kemas ni. Itu dari segi kumpulan target group kita. Keduanya kita semak dari segi modul. Dah ada modul lah. Modul dah kita bagi yang dah kemas kini oleh guru-guru kita. Dah ada modul yang standard untuk 6 bidang ini. Dah ada modul. Ada modul yang panjang untuk setahun. Ada juga modul yang kita buat dalam bentuk sehari, 2 hari. Untuk menarik golongan-golongan muda ni dalam program kita. Program Bina Insan contohnya, kerohanian. Kan? Ada yang kena ikuti kelas kita sampai setahun contohnya. Buat habis, khatam satu pembelajaran. Ada yang kita buat modul sehari ataupun 2 hari. Ajar smart solat. Kan Ustaz? Smart solat. Cara apa lagi? Di kelas kerohanian yang paling banyak sekali yang menarik kot, kaedah teknik mengurat isteri dalam Islam. Ramai datang. Kan? Macam-macam yang boleh kita buat untuk menarik golongan-golongan muda dalam program kita. Ramai lagi golongan muda yang tak reti semayang. Kita ada guru bina insan, kita ada penyelia bina insan. Tapi ramai lagi anak-anak muda kita yang tak mampu laksanakan solat dengan baik, yang betul. Ini kita kena ubah ni, cikgu-cikgu bina insan. Tahun ni kita ubah pendekatan dari segi peruntukan. Untuk kelas jahitan, kita bagi dia RM1,000 setahun. Kota dia, sikit, RM1,000. Untuk kelas pusat masakan, RM2,000. Ini kita reservekan peruntukan itu. Tahun ni, untuk permulaan, saya sediakan peruntukan sebanyak RM800,000 untuk salurkan peruntukan ni ke kelas-kelas jahitan, kelas-kelas seni tangan, kelas-kelas masakan. Dah ada dah. Peruntukan dah ada di negeri dah. Dah ada dah. Jadi maknanya kita boleh jalan ni. Ubah. Dari segi penampilan, cikgu-cikgu PKM kena lah steady sikit. Jangan lembik-lembik, slow je. Kita ubah. Bidang tersebut kita ikut baju dia, nanti ikut warna. Cikgu jahitan, warna hijau contohnya. Cikgu PKK, warna biru. Cikgu seni tangan, warna kuning contoh. Dah ada dah, 6 warna dah ada dah. Nanti besok kita boleh tengok, itu warna kuning kan. Cikgu apa? Seni tangan. Pukul 8 dah kita pergi market. Tahu lah itu cikgu. Kalau cikgu PKK, okey juga. Pergi market. Maknanya tuan-tuan, saya tak ada detail malam petang ni. Maknanya perubahan program PKM akan berlaku. Jadi PKD-PKD ini kena tahu. Dan kena ada semangat PKD-PKD ini. Saya sekarang ni siri-siri berjelajah satu negara ni. Untuk jumpa dengan staf. Untuk membawa bersama kita. Aspirasi baru kita ni. Bukan sekadar kemas perlu ditransformasikan. Kementerian pun akan berlaku proses transformasi kementerian. Yang amat berhormat menteri kita adalah pengurusi Tibet kebangsaan. Dia tahu program Tibet kita. Itu Tibet, itu kemahiran. Ketiga, akan berlaku juga perubahan dalam program-program PIKOM kita. Program-program PIKOM, program-program pembangunan PMR, program pembangunan usahawan, kita akan permantapkan. Itu sebab dulu namanya PMGDW, kan? Sekarang dah tukar jadi PM ED, Ekonomi Desa. So PM Ekonomi Desa ni bertanggungjawab di tingkat parlimen. Bos dia ada seorang penyelia. Atas dia ada penyelia kanan. So penyelia kanan kena merangka ni. Pelatih-pelatih, peserta-peserta daripada kelas PKM kita yang dah kita bantu, Quick Win lah, KKJP lah. Dan kita akan susun dia. Kita akan dapatkan directory dia. Dan bahagian PIKOM akan tentukan latihan khusus-khusus yang nak diberi kepada mereka ni. Kita bantu mereka ni. Besok ada taklimat pasal PPP, program penambahan pendapatan, pukul 10. Siapa yang jaga? Belum mengarah? Puan Salimah. Besok ada kan taklimat pukul 10. Secara online. So tuan-tuan, kita semua serius untuk laksanakan pembaharuan dalam program PKM
Pikom prasekolah. Latihan pun sama. Sekarang ni di Saiful punya tempat di Tanjung Kuala Selangor akan ada nanti masuk untuk guru-guru prasekolah, pelatih-pelatih prasekolah. Kita punya pusat institut latihan kemas di Kuala Lumpur. Itu umpama sebagai Intan, Institut Tadbiran Awam Negara Kemas. Banyak kursus-kursus pengurusan akan buat di situ. Tidak ada lagi kursus-kursus prasekolah di situ. Kursus taska ataupun kursus pendidikan awal kanak-kanak yang 3 bulan tu. Tak dibuat di situ dah. Kita buat kursus-kursus pendek. Kursus berkaitan dengan stream. Kursus pengurusan kewangan tabika. Kita buat di situ. Kita ubah dari segi latihan. Sekarang ni tuan-tuan lepas ni ISIP. ISIP tahu? Tuan-tuan kena daftarkan diri tuan-tuan tu dalam ISIP. ISIP ni sistem latihan di kemas ni. Ramai dah buka. Ramai dah buat. Ini letak bawah pentadbiran, Man. Siapa jaga pentadbiran? Man, kan? Berapa persen dah Selangor buat? Siapa jaga latihan? Tuan-tuan ni 1,400 kaki tangan di Selangor ni kena daftar dalam ISIC supaya kita tahu. Dulu ada syarat JPA kan, 1 tahun kena 7 hari berkursus. Betul? Jadi bila kita kursus, kita akan masukkan, daftarkan report kita tu. Ada kursus dalam sistem ISIC yang dibangunkan oleh Kemas, tahu? Dibangunkan oleh Kemas. Jadi di bahagian latihan ni, di bahagian latihan dah buat satu roadmap kerjaya untuk staf Kemas ini. Umpamanya, staf yang baru wajib kursus orientasi. Kedua, kursus kapal. 2 kursus ni memang wajib kepada orang Kemas. Ketiganya, kursus-kursus peningkatan kompetensi. Apa yang perlu? Macam saya ni orang baru. Kan? Satu kursus organisasi wajib, lepas tu kursus organisasi wajib. Lepas tu saya perlukan kursus berkaitan dengan pengucapan awam contohnya. Selepas tu saya perlu kursus apa lagi? Kursus pengurusan pejabat contohnya. Maknanya ada career khusus peningkatan kompetensi pada staf kita. Dengan sebab itulah tuan-tuan kena daftarkan nama tuan-tuan dalam ISIC tu yang diselaraskan oleh bahagian latihan. Ini baru di bahagian latihan. Alhamdulillah kita punya Institut Latihan Kemas di Kuantan telah diluluskan oleh pihak kerajaan sebanyak 49 juta. Tahun ini akan buat tender. Institut Latihan Kemas di Kuantan naik taraf menjadi Akademi Kemahiran Kemas, Akademi Kecermalangan Pendidikan Awal Kanak-kanak Kemas di Kuantan nanti. Bangunan yang ada itu akan dirobohkan. Akan naik asrama 3 tingkat. Akan ada 6 pusat di situ. Kita lama dah buat tabika, program tabika. Dan akademi ini adalah perlambangan kepada kejayaan kita dalam melaksanakan program tabika dalam negara ini. Kerajaan bagi penghargaan pada kita 49 juta untuk naik taraf. Jadi ini tuan-tuan yang saya cakap ni bahagian latihan yang perlu nantinya dalam ni penyelenggaraan PKD, PIPAK bila majlis penerangan tabika. Masa inilah kita nak promote jabatan kita. Hari ini saya ada Cik Mat yang pasal tabika tu. Itu sebab minggu depan saya akan lantik unit UKK di negeri. Sekurang-kurangnya 2 orang. Cik dah ada nama dah. Kita akan buat lantikan. Maknanya nanti bahagian unit UKK ni akan bertanggungjawab dalam memastikan promosi jabatan kita ni. Ada unit di Megat Negeri. Kita ambil yang berkemampuan. Unit UKK ditubuhkan secara legalnya di setiap negeri. Penyela-penyela ni tuan-tuan ni PM belajar buat TikTok. Buat TikTok. Bukan TikTok hari ni makan nasi ambeng. Malah orang nak tunjuk makan je. Kita tunjukkan program-program kita. Buat dalam TikTok 30 second, 40 second. Kan? Tunjukkan apa aktiviti di tabika. Aktiviti kemasyarakatan yang kita buat, aktiviti kelas jahitan yang kita buat. Up dalam TikTok. Tapi yang bagus-bagus lah. Jangan tunjukkan longkang yang tersumbat, cikgu yang tengah tidur.
Nak naya ke orang, cikgu tidur, padam muka. TikTok kan. Maknanya kita kena promotekan program-program yang kita buat. Ni pengarah pun kena ada news. Saya dah mulakan, bila saya jadi ketua pengarah, saya ada channel untuk promotekan program-program yang saya datang. Saya namakan dia Aki News. Aki News. Aki News. Kan? Mana bahan-bahan berita-berita yang saya pergi keluar, pergi seluruh negara ni. Bukan nak tunjuk kita buat kerja, tak. Orang kita ni, orang kemas ni, kita mampu, perlu mampu untuk promotekan program-program jabatan kita. Saya ucap terima kasih pada kemas-kemas ni yang dah ada Facebook kan. Facebook dah ada. Buatlah caption sikit dengan bubuh gambar je. Program kemas di Kuala Selangor, program jabatan kemas Selangor telah berjaya memberikan kemudahan pembiayaan kepada seramai 30 orang yang telah berjaya dalam program Kitwin bidang jahitan. Kan? Dan daripada jumlah 30 orang ni, 5-10 orang berjaya meningkatkan pendapatan sebanyak RM1,500 sebulan. Kan bagus kita promotekan jabatan kita. Kalau semua di Selangor ni promotekan jabatan kita, boom lah kemas ni. Orang kata kemas ada di sini, kemas ada di sana. Oh, macam-macam kemas ada. Selama hari ni, orang kenal kemas ni apa? Tabika kan? Kita perlu promotekan kelas-kelas kemahiran dan program-program kemasyarakatan yang kita buat. Ya? Ini tugas kita bersama. Jadi cikgu-cikgu Tabika, cikgu Taska ni memang dah pandai. Buat TikTok, editing video. Ya? Tuan-tuan dah pandai. Tapi sekarang ni kita kena belajar cara untuk kita promotekan jabatan kita. Kan? Kita ada 10,000, kita ada 27,000 orang, termasuk PPMS. PPMS pun hebat. Minggu lepas saya pergi ke Pasir Mas. Dia orang buat majlis ekspresi, tema Bollywood. Betul ada persembahan. 20 orang kat atas tu. Bila dia buat Bollywood kan, macam ni lah. Bollywood, macam tu lah. Saya tanya, saya ingatkan cikgu Tabika ataupun cikgu Taska. Rupa-rupanya PPMS. PPMS tuan-tuan. Masa persembahan pertama saya tu, masa persembahan pertama tu, saya pergi meja ke meja. Lepas tu saya pergi keluar toilet. Bila saya masuk balik dalam dewan, persembahan tu dah habis. So saya miss lah persembahan pertama tu. Lepas tu saya request, boleh tak buat sekali lagi? Orang kata boleh. Hak muda-muda tu okey lah. Hak tua-tua ni. Tapi tengok dalam, saya ada masuk dalam saya punya news katanya. Maknanya kesungguhan PPMS kita, pelibatan mereka tu sama macam cikgu kita juga. Walaupun allowance mereka tu 500. Dan insyaAllah tuan-tuan doakan pada 24 bulan ni. Moga permintaan kita dimasukkan dalam ucapan belanjawan. Jadi ada dua perkara yang kita masuk dalam inisiatif belanjawan untuk tahun ni. Mungkin akan masuk dalam ucapan yang amat berhormat PM nanti, yang juga Menteri Kewangan nanti. Ya, nak naikkan daripada 500 ke 300 dan juga untuk pesara-pesara BHS daripada 300 tambah lagi 200. Kita doakan ramai-ramai. Ya, semoga masuk dalam ucapan belanjawan pada 24 bulan. Jadi tuan-tuan dan puan, maknanya tahun ini tahun kita nak transform. Jadi tuan-tuan pun yang jaga kelas pun kena transform kelas tuan-tuan. PKD, penyelia pun kena transform. Kaedah kita bekerja. Pengurusan kelas kita transform. Bawa balik. Bawa pembaharuan. Jangan duduk stagnan begitu je. Kita kena ada idea baru. Idea baru. Pendekatan kita dengan masyarakat. Ini, tanya orang lama ni, kakak-kakak kita ni. Dulu kemas ni, masuk kemas, tak ada kelulusan, tak ada skim. Dia aktif di kampung, dia pegang jadi pengurusi setiausaha, jawatankuasa, perkumpulan sasiah di kampung. Kita ambil dia masuk dalam kemas. Dulu, gaji dia 400, tak naik-naik. Itulah gaji dia. Penyelalu gaji 700, 600 ke? 7 Tak ada skim, tak ada kenaikan. Tapi mereka buat kerja. Betul Haji? Haji ni Haji sempat kot. Gaji 700. Jiwa sukarela mereka tinggi.
Tuan-tuan, jiwa ikhlasan dia orang tinggi, dia orang buat kerja. Kita sekarang ni macam mana? Cikgu-cikgu kita, PM-PM kita. Ada tak kita ni sahut skim perkhidmatan kita tu? Penolong pegawai apa? Pembangunan masyarakat. Kita rasa kita ni cikgu kan? Tapi itu cikgu satu bab. Sebenarnya kita ada lagi peranan yang perlu kita buat. Kita perlu aktif dalam masyarakat. Ini kalau saya tanya ni, saya panggil seorang datang tempat saya. Saya tanya soalan. Satu, soalan pertama. Siapa nama ketua kampung? Walaupun JPKK tak masuk, tak lantik lagi. Siapa nama pengurusi Biro Pendidikan? Siapa nama Tok Imam? Dia bertugas dalam kampung tu. Tanya. Organisasi yang ada di kampung. Ketua, tak tahu. Siapa nama ketua wanita? Tak tahu. Tahu ni nanti Cik Ali buat spot check. Tahu ni, tuan-tuan perlu ada networking, kenal semua orang dalam kampung. Kena tahu. Supaya kaki tangan kemas ni dikenali oleh orang kampung. Kita ada networking. Kan? Jangan nanti orang kemas pergi ke gerai kampung. Duduk di Sungai Burung ke, di Sabak Bernam ke. Bertugas di kampung. Apa ada di Sabak Bernam? Kampung apa? Kampung Berihul. Cikgu kemas ada di situ. Pergi gerai kampung. Orang kampung pun tak kenal. Ini cikgu kemas ke? Sepatutnya orang kemas masuk ke kampung, masuk gerai kampung, masuk masjid ke siapa? Oh, cikgu, lama tak nampak. Lama tak datang beli. Kan? Macam tu orang kemas. Kita nak bayar kuih tu, nasi lemak ke? Tak sempat kita keluar duit, orang dah bayar untuk kita. Betul Haji? Dulu. Betul tak? So kita nak kena comeback balik tuan-tuan. Roh, semangat, jati diri ni. Sebagai sebenar-benarnya orang kemas. Itu contoh. Itu sebab Cik Ali dapat modul dah untuk seluruh negara. Ada tim dia yang memikirkan modul. Nanti pusat sini, ini PKM ni ataupun di Selangor, Jumaat, Sabtu, Ahad. Masuk 100 orang. Masuk 100 orang untuk kita tanamkan khusus jati diri kemas. Apa yang perlu ada sebagai seorang pekerja di kemas? Nilai-nilai yang ada patutnya pada orang kemas. Ini yang kita betulkan pada tahun ini. Saya percaya pada personal saya. Tapi kita perlu dedahkan mereka ini. Perlu ada networking. Tok Tua kita tahu, Tok Mulu kita kenal. Ada hubungan, ada nombor telefon. Dulu-dulu orang kemas pernah diminta cari nombor tukang urut pemandu teksi. Ustaz pun ada ke masa tu? Tukang urut, Tok Bidan. Tok Bidan yang lepas bersalin pun cari nombor. Maknanya apa? Nak pastikan orang kemas tu ada networking, bermaklumat. Kita duduk di kampung. Maknanya inilah nak kita kembalikan. Jadi orang kemas ni, kalau orang Perak dia cakap, kita ni perlu jadi orang mesra alam. Kena mesra dengan orang. Itulah kualiti orang kemas. Itulah kualiti orang kemas. For time being kita khususkan, Cik Ali, khusus 3 hari. Selepas saya pupuk, saya pujuk, tak boleh juga, saya akan tunjukkan pintu. Ni, kau tak sesuai duduk dalam kemas. Terpaksa. Saya nakkan kaki tangan kemas yang sebenar-benarnya menjadi jiwanya tu, rohnya, roh bekerja itu adalah roh jiwa orang kemas. Faham tak Haji? Roh tu, roh jiwa. Jiwa masyarakatnya, jiwa sukarelanya, jiwa keikhlasannya tinggi. Ini pun perlu kita transformasikan kaki tangan kemas ni. Yang kata KP ni garang pula, oi rugi doakan dia. Patut tak doa dia jadi KP. Ini yang kita buat. Kita nak jadikan jabatan kita ni biarlah jabatan yang sentiasa orang apa? Jabatan kita ni sentiasa orang like. Kalau orang tak suka, orang apa? Buat apa? Swipe lah. Tak payahlah kemas ni. Kita nak jadi jabatan yang orang sentiasa like. Bila kita buat program tu, sentiasa orang suka. Kalau orang swipe je, kemas dia tak ada peranan dalam masyarakat, buat apa kita wujud nama pun Jabatan Kemajuan Masyarakat. Jadi inilah cabaran pada tuan-tuan. 45 minit. Saya tadi atas flight, ada 3 menu. Kan, 3 menu dia nak bagi makan. Adalah 3 menu, western lah, inilah, itulah 3 menu. Tak selera nak makan. Saya ambil apa? Biskut yang ada krim tu. Biskut ada krim tu lagi lagi sedap. Jadi itulah
tenaga saya untuk jumpa dengan tuan-tuan. Jadi alhamdulillah, tahniah pada semua ya. Tuan-tuan tengok saya bercakap ni macam makan 3 pinggan tadi kan. Semangat saya disumbangkan oleh tuan-tuan. Betul tak tuan? Macam semangat Cik Ali ni, dia seronok buat kerja, ni Pulau Marah ni disumbangkan oleh kita. Jadi kita kat bawah pun perlu bersemangat. Bila tengok turun melawat, buat program, kita pun semangat tengok PM kita buat kerja bagus. Tu jadi semangat. Macam hari ni semua merah. Saya pergi kat luar tadi macam artis pula. Ingatkan Cikgu Spark dia nak bergambar dengan saya. Kan? Yang veteran-veteran pun nak bergambar juga. Seronok. Kita meraihkan. Kan? Semangat tu. Itu semangat. Kan? Dia ada sense of belonging tu. Kebersamaan tu. Kebersamaan tu ada. Kan? Di luar tu, di dalam kita ada semangat kebersamaan. Itulah yang penting yang perlu ada dalam kemas ini ya. Jadi saya ucap terima kasih pada Tuan Ali kerana booking saya untuk datang pada petang ini ya. Terima kasih banyak. Bos tuan-tuan ni. Bos tuan-tuan ni antara pengarah yang top 5 lah di kalangan saya. Ya. Bukan nak puji dia. Tapi saya menilai lah. Saya lama dengan dia. Pernah duduk bawah saya masa di Perak. Kan? Dia punya adat, saya menjadi pengarah kemas negeri, dia jadi penolong saya. Korang ni jangan bagi bos masalah. Kalau apa-apa, jawab aku dulu. Bincang dengan Cik Ali dulu. Dah besar-besar, yang kecil-kecil ni jangan pening sabutkan kepala pengarah. Yang kecil-kecil ni bagi aku selesaikan. Oh, itulah patutnya. Bagi jadi orang second line. Boleh tuan-tuan? Bukan semua nak dia. Mana semangat bekerja tu, teamwork. Jadi beliau dah pernah jadi saya punya timbalan dulu masa dekat Perak. Lepas tu jadi pengarah Negeri Sembilan. Jadi terima kasih kepada pengurusan Razman, Sidah, ni apa tu, Sarimah. Terima kasih kepada semua. Dan terima kasih kepada pesara-pesara. Pesara-pesara, thank you very much atas sumbangan yang terbaik untuk kemas selama hari ini. Kita doakan semoga mereka ini sentiasa ceria, murah rezeki, beri kesihatan yang baik dan diberikan kebahagiaan bersama dengan keluarga. Dia orang gaji tak banyak tuan-tuan, tapi berkatnya hidup dia orang ni sampai tahap ke-60. Tuan-tuan tak tentu lagi. Dia orang sampai dah. Tanyalah mereka ni grade 19. Tapi mungkin kalau kita fikir soal gaji, soal pangkat, dia orang akan rasa frust. Betul tak? Tetapi dia orang ikhlas. Allah balas dalam bentuk yang lain. Allah tak balas dalam bentuk kenaikan pangkat, Allah tak balas dalam bentuk duit yang banyak, tapi kehidupan mereka ni aman damai. Family elok, kan? Harta banyak. Jadi sebelum saya tamatkan ni, ini yang selalu saya pegang. Tulislah, ingatlah. Ya, bila kita dah dipilih oleh Allah untuk bekerja ni, kita ni menjadi insan pilihan untuk laksanakan amanah dan tanggungjawab ni. Jadi berusahalah kamu, bekerjalah kamu dengan sebaik yang mungkin. Berusahalah sungguh-sungguh, buat kerja betul-betul. Maka berkiralah Allah. Allah ni Maha Adil. Dia akan balas apa yang kita dah sumbangkan. Betul Ustaz? Betul? Kalau tuan-tuan munting, siaplah, kenalah juga. Mana Allah akan bagi apa yang telah kita kerjakan tu. Kalau tak dapat dalam bentuk wang, mungkin keluarga yang baik, anak boleh pergi mesti, kan? Macam Cali, kan? Walaupun duduk jauh, tapi anaknya dua-dua dekat MRSM, masuk universiti, kan? Mungkin hubungan keluarga tu jauh sikit, lenggak, tapi Allah bagi dalam bentuk lain. Kan? Jadi kita ni, jangan kerja ni, betul lah duit tu penting, duit adalah segala-galanya. Tapi duit bukan semuanya. Apa guna ada duit kalau setiap hari kena pergi hospital? Betul tak tuan? Apa guna duit banyak kalau nak berjalan pun tak boleh, kan? Duit banyak, orang bagi ayam panggang, ayam ni bagi nasi ambeng, Zali pula bawa nasi lemak. Nasi lemak, tengok je. Jadi biarlah kita ni dapat keberkatan. Jadi tuan-tuan, mari kita sama-sama berdoa semoga apa yang kita hadir pada hari ini sentiasa mendapat keberkatan dan juga kerahmatan daripada Allah SWT. Kita doa kepada Allah semoga Allah berikan kesihatan yang baik pada kita, berikan iltizam
Sebab ramai lagi orang tak ada kerja kat luar sana. Sekurang-kurangnya kita pagi, kita ada kerja. Ada yang ada dibuat. Supaya iltizam itu menjadikan kita satu kesedaran untuk buat kerja dengan sebaik yang mungkin. Iltizam yang penting, tuan-tuan. Moga Allah beri kita iltizam sehari, setiap hari untuk kita laksanakan tugas dengan sebaik yang mungkin. Ya. Jadi salah silap, mohon ampun dan maaf. Ya. Saya rasmikanlah perjumpaan Ketua Pengarah bersama dengan warga tenaga kemas di negeri Selangor. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah.